السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, kita bertemu sekali lagi dalam pengajian kita dalam kitab Al-Iksir, Khulasatu A'malil Qulub min Madarijis Salikin, pengajian tasawuf kita dalam kitab intipati kitab Madarijis Salikin, dan kita masih lagi pada peringkat manzilatut taubah. Jadi kita dah sebutkan perkataan musannif rahmatullahi alaih, bagaimana perbincangannya jika kita melihat taubat itu kegembiraan Allah tabaraka wa ta'ala dengan taubat hambanya dari sudut ihsan Allah, jud dan albir, dari segi kurnia rahmat dan kebaikan dan sikap kemurahan Allah Ta'ala dalam pemberiannya kepada makhluknya. Kemudian di mana Ibn Qayyim membuatkan satu, untuk kita bayangkan masalah gembira ini, bagaimana seorang tuan, seorang yang memang sikapnya adalah pemurah, pemaaf, sayangkan hambanya. Bila hambanya telah melakukan kesalahan, dia telah menyebabkan tuannya begitu marah, tetapi apabila hambanya itu kembali memohon kemaafan, menghinakan dirinya, maka tentulah tuannya begitu suka dan seronok. Kerana suka dan seronok itu dari satu segi ialah kerana dia dapat kembali kepada sifat asalnya yang dia sendiri suka, iaitulah sifat pemurah, pengasih, penyayang dan seterusnya. Kemudian sudut yang kedua yang dia nak bawa kita lihat pada pagi ini insya-Allah, dari sudut Allah itu sendiri sebagai ma'bud dan ilahan, sebagai dia adalah al-ma'bud al-ma'luh, yang disembah dengan penuh kecintaan jiwa, kegerunan hati dan pengharapan. Jadi apa dia kata? فإن الله سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبته والخضوع له وطاعته، وهذا هو الحق الذي خلقت به السماوات والأرض، وهو غاية الخلق والأمر، ونفيه كما يقول أعداؤه هو الباطل والعبث الذي نزه نفسه عنه، وهو السدى الذي نزه نفسه عنه أن يترك الإنسان عليه، فهو سبحانه يحب أن يعبد ويطاع، ولا يعبأ بخلقه شيئا لولا محبتهم وطاعتهم له. Dia kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta hamba-hambanya ini tidak lain tidak bukan hanyalah untuk beribadat kepadanya, memperhambakan diri kepadanya, yang terkandung, yang menghimpunkan padanya kecintaan sepenuh jiwa raga kepadanya, dan tunduk dan patuh, penyerahan diri yang total submission kepadanya. Dan ini adalah kebenaran al-haq yang diciptakan dengannya langit dan bumi, disebabkannya langit dan bumi. Allah Ta'ala sebut dalam Quran banyak tempat diciptakan langit dan bumi ini ialah dengan kebenaran. Kebenaran di sini ialah tauhid, untuk menegakkan tauhid. Dan itu adalah kemuncak utama, tujuan utama, the main goal yang hendak dicapai oleh penciptaan Allah dan segala suruhan dan larangannya. Menafikannya seperti yang didakwa oleh musuh-musuh, yakni menafikan hak Allah Ta'ala semata-mata sebagai al-ilahul ma'bud, adalah batil. Dan itulah dia maksudnya al-abath, sia-sia, yang Allah Ta'ala telah sucikan dirinya daripadanya. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apa kamu menyangka kami ciptakan kamu ni sia-sia dan kamu tidak dikembalikan kepada kami? Tidak. Wa huwa as-suda alladhi nazzaha nafsahu anhu an yatruka al-insana alayh. Dia itulah juga as-suda, yang Allah Ta'ala telah sucikan dirinya daripada dia, membiarkan manusia. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia menyangka dia hanya akan dibiarkan macam tu saja, tidak disuruh dan tidak ditegah? Maka dia subhanah
mencintai untuk disembah dan ditaati, dan dia tidak peduli tentang makhluknya sesuatu pun, melainkan apa yang dia nak ialah kecintaan mereka dan ketaatan mereka kepadanya. Kerana namanya Allah. Jangan tanya lagi kenapa namanya Allah. Kerana namanya Allah. Bila dia Allah, Allah maknanya al-dzul uluhiyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in, yang berhak disembah dan diperhambakan diri kepadanya oleh seluruh makhluknya. Bal fama dhannu bimahbubin laka tuhibbuhu hubban shadidan wa asarahu aduwuka hala bainaka wa bainahu wa anta ta'lamu anna al-aduwwa sayasumuhu su'al 'adzab wa yu'arriduhu li anwa'il halak wa anta awla bihi minhu wa huwa gharsuka wa tarbiyatuka thumma innahu in falata min aduwwihi wa wafaka 'ala ghairi mi'adin falam yafja'ka illa wa huwa 'ala babika yatamallaquka wa yataraddaka wa yasta'tibuka wa yumarrighu khaddayhi 'ala tirabi 'atabika fakayfa yakunu farahuka bih wa qad ikhtasastahu li nafsika wa raditahu li qurbika wa athartahu 'ala siwah. Ibn Qayyim bagi satu analogi lagi, dia kata, satu orang, kalau engkau sendiri bayangkan, dia kata, ada orang yang kau cintai, sangat-sangat kau cintai, kemudian ia telah ditawan, ditakluk, ditipu dan diperdaya oleh musuhmu untuk berpihak kepadanya, dan dia menghalang antara kamu dengan kekasih kamu tadi, dan kamu tahu bahawa musuh kamu itu sebenarnya akan menyiksa kekasih kamu ini dan akan menyebabkan dia musnah, sedangkan engkau lah yang paling layak untuk dia bersama dengannya. Dia adalah hasil cucuk tanam dan juga peliharaan kamu telah menjaganya, peliharaannya. Kemudian dia berjaya meloloskan diri daripada musuhnya, dan dia datang bertemu kamu tiba-tiba. Kamu dapati dia berada di pintu rumahmu, memujuk rayu kamu, meminta kamu supaya redha kepadanya dan sanggup menerima segala cercaan dan celaan kamu. Mengosok-ngosok pula pipinya di atas tanah pintu kamu. Bagaimana perasaan gembiranya kamu dengan orang yang telah kamu khususkan dia untuk diri kamu, yang kau redha baginya duduk dekat dengan kamu, dan kau telah lebihkan dia atas lainnya. So bayangkan, itu kalau kita manusia. Apatah lagi walillahil mathalul a'la, Allah Ta'ala itu lebih hebat lagi. Hadza walasta alladhi awjadtahu wa khalaqtahu wa asbaghta alaihi ni'amak. Dalam keadaan ini, orang yang kau ini, kekasih kau ini, bukan kau yang ciptanya, dan bukan kau yang bagi segala nikmat padanya. Wallahu azza wa jalla walladhi awjada 'abdahu wa khalaqahu wa kawwanahu wa asbagha alaihi ni'amahu wa huwa yuhibbu an yumtimmaha alaihi فيصير مظهرا لنعمه قابلا لها شاكرا لها محبا لوليها مطيعا له عابدا له معاديا لعدوه مبغضا له عاصيا له والله تعالى يحب من عبده معاداة عدوه ومعصيته ومخالفته كما يحب أن يواليه سبحانه ويطيعه ويعبده فتنضاف محبته لعبادته وطاعته والإنابة إليه إلى محبته لعداوة عدوه ومعصيته ومخالفته فتشتد المحبة منه سبحانه مع حصول محبوبه وهذا حقيقة الفرح. Bagaimana kalau kita ni, bukan kita yang cipta kekasih kita tadi, sedangkan Allah dia yang cipta hambanya, dia yang cipta, dia yang jadikan, dia yang bagi segala nikmat yang zahir dan batin, dan dia suka untuk menambah dan menyempurnakan lagi nikmatnya supaya nampaklah penzahiran nikmat-nikmatnya, dan supaya hambanya itu menzahirkan kurniaan nikmatnya dengan syukur, dengan menerima, dengan penuh kecintaan kepada wali-wali Allah, mentaatinya, memperhambakan diri kepadanya, memusuhi musuh-musuh Allah dan membenci musuh-musuhnya dan menderhakai musuh-musuh Allah. Dan Allah itu cinta daripada hambanya supaya hambanya itu membenci dan memusuhi musuhnya dan menyelisihi musuh-musuhnya, seperti mana juga dia cinta supaya hambanya itu memberikan kesetiaan kepadanya dan memperhambakan dirikan kepadanya. Maka bertambahlah kecintaannya kepada hambanya dan ketaatan, dan bertambahlah kecintaannya itu, cintaan hambanya kepadanya itu, dan ketaatannya dan kembalinya kepadanya itu dengan kecintaannya kepada permusuhan terhadap musuhnya. Ini kita ni yang pertama kena cinta kepada Allah, cintakan ibadah kepada Allah dan taat kepada Allah, dan kedua kita kena cinta dan suka untuk bermusuh
dengan musuh Allah dan menderhaka kepada musuh Allah, maka bertambah kuatlah kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'a husuli mahbubihi, dalam keadaan dia boleh memperolehi apa orang yang dia cintai. Dan ini adalah hakikat gembira. Allah gembira dengan keadaan ini. Tentu dia gembira bila musuh-musuhnya, bila hamba-hambanya yang taat kepadanya, dengar cakap dia, ikut suruhannya, tinggal larangannya, dan bila buat salah kembali mengaku salah, memujuk rayunya supaya mengampunkan, memohon maaf, mengakui kesalahan, ya. Jadi itu dari segi kita bincang, melihat dari segi kebergantungan taubat ini dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Taib. An-nazarul rabi', yang keempat, pandangan yang keempat. Tadi yang ketiga pandangan tentang apa yang kita kena saksikan menerusi daripada sudut nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Adapun sahibul basirah, pandangan yang keempat pula bagi sahibul basirah ini, bila dia melihat kepada taubat dan dosa ini, dia tengok apa? An-nazar ila mahallil jinayati wa masdariha wa huwa an-nafsul ammaratu bis-su'. Bahawa dia hendaklah memandang kepada jenayah itu dan sumbernya. Maksudnya dosa yang dia buat itu dan puncanya mai pada mana? Iaitulah jiwa dirinya yang sentiasa menyuruhnya kepada kebaikan, keburukan. Wa yufiduhu nazaruhu ilaiha umuran. Bila dia pandang kepada sudut ini pula, dia akan memberi faedah, beberapa faedah pula. Minha, antaranya, ay ya'rifa annaha jahilatun zalimah wa anna al-jahla wa dhulma yasduru anhuma kullu qawlin wa amalin qabih. ومن صفته الجهل والظلم لا مطمع ومن صفته الجهل والظلم لا مطمع في استقامته واعتداله البتة. Dia tahulah bahawa jiwanya, dirinya itu jahil, zalim, dan kejahilan dan kezaliman itu datang daripada kedua-duanya, segala perkataan dan amalan yang keji semata-mata. Dan sesiapa yang sifatnya adalah jahil dan zalim, kita tak ada lagi sebarang ketamakan, tidak ada harapan untuk dia berada dalam keadaan yang lurus sama sekali. Fayujibu lahu dhalika badla al-juhdi fil ilmi an-nafi' alladhi yukhrijuha bihi an wasf al-jahli wal 'amal as-salih alladhi yukhrijuha an wasf adh-dhulmi wa ma' hadha fajahluha aktsaru min 'ilmiha wa dhulmiha a'zamu min 'adliha. Ini menyebabkan dia nak menuntut ilmu. Bila dia tahu kata dia tu jahil, dia nak menuntut ilmu, dan tahu dia tu zalim, maka dia nak beramal soleh yang boleh mengeluarkannya dengan menuntut ilmu itu daripada kejahilan. Dengan amal soleh itu mengeluarkan dirinya daripada kezaliman. Walaupun begitu, dia kena sedar juga hakikatnya kejahilannya still lebih banyak daripada ilmunya, dan kezalimannya lebih besar daripada keadilannya. Fahaqiqun biman hadha sya'nuhu an yarghaba ila khaliqiha wa fatiriha an yaqiyahu syarraha. Maka orang yang macam ini, kalau dah sedap ke diri kita macam itu, kita ni punca kejahatan, diri kita ni memang jahat, tak elok, maka memang sepatutnya lah kita ni mengharapkan bantuan dan perlindungan daripada Allah Ta'ala yang mencipta kita. Wa an yu'tiha taqwaha wa yuzakkiha, dan supaya Allah memberikan kita ketakwaan dan mensucikan jiwa kita. Fahuwa khairu man zakkaha fa innahu waliyuha maulaha. Kerana Allah lah yang sebaik-baik yang boleh mensucikan jiwa kita, dan dialah tuannya. Wa alla yakilahu ilaiha tarfata ainin, dan supaya Allah tidak membiarkan diri kita kepada diri kita sendiri walaupun sekedip mata. Fa innahu in wakalahu ilaiha halaka fama halaka man halaka illa haitsu ukila ila nafsih. Kerana kalau Allah biarkan diri kita kepada jagaan kita sendiri, pastilah dia akan musnah, dan tidak ada orang yang musnah melainkan kerana itu. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Husain bin Ubaid radhiyallahu anhu. Nabi ajak satu doa kepada sahabat-sahabat dia, pada seorang sahabat dia, Husain bin Ubaid radhiyallahu anhu. Qul, Nabi katalah oleh doalah, Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Ya Allah, ilhamkan kepada diriku ini jalan yang lurus kepadaku, kematangan diriku, supaya aku boleh mengelak benda-benda yang tak elok. Wa qini syarra nafsi, dan peliharalah aku daripada kejahatan diriku.
فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه علم أنها منبع كل شر ومأوى كل سوء وأن كل خير فيها ففضل من الله من به عليها لم يكن منها كما قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. Kita tahulah siapa yang kenal hakikat dirinya dan apa tabiat dirinya, bahawa dia tahulah bahawa diri ini punca segala kejahatan dan tempat berkumpul sarang kepada segala yang buruk-buruk, dan baik-baik itu semuanya datang daripada limpahan kurnia daripada Allah yang bukan berasal daripada diri kita. Seperti mana firman Allah dalam surah An-Nur ayat 21, jikalau tidak kerana limpahan kurnia Allah kepada kamu dan belas kasihannya, tiada seorang pun daripada kamu yang akan menjadi suci selama-lamanya. Ini kita kena faham. Sebab tu kita tak boleh kata kena bergantung pada diri, percaya diri sendiri, yakin boleh, tak boleh. Kita kena tawakal kepada Allah Ta'ala. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kamu hanya kepada yang maha hidup, yang tidak akan dan tidak pernah mati. Kita tak boleh tawakal dari kita sendiri. Ini kita duk kata megah kita nak menang, kita nak lawan apa wabak ke, nak apakah, kita duk rasa kita hebat, maka kita tidak akan hebat selama-lamanya, melainkan kerana belas simpati Allah Ta'ala sahaja. Kalau tidak kerana itu, dia azab kita lebih dahsyat lagi. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita kena sedar ke diri. Diri kita ni apa dia? Makhluk. Makhluk ni buruk-buruk belaka. Sebab kita ni diciptakan Allah Ta'ala dalam kekurangan. Supaya kita menuntut kesempurnaan. Itu. Tuhan tak ciptakan kita sempurna macam malaikat. Tuhan tak ciptakan kita jahat macam iblis. Tapi kita ni pertengahan. Kita berada pada tahap keburukan bercampur dengan kebaikan, yang dengan itu kita boleh meningkatkan kebaikan dan keluar daripada keburukan. Kita kena mensucikan diri kita, tapi semua itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata tasfiyatun nafs, tazkiyatun nafs itu. Adapun kita duk bergantung pada diri, jangan lupa pagi-pagi kita dah baca, subuh kita baca Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai Hayyu Qayyum, perelokkan segala urusanku, jangan engkau biarkan aku kepada diriku sendiri walaupun sekedip mata. Tak mau, kita tak mau Tuhan biar kat kita. Ini ajaran sesat batiniyah sekarang ni, dia percaya diri. Ini ajaran sufi batiniyah. Lepas tu dibawa masuk kononnya atas nama motivasi. Kononnya diri kita ni ada super power, dibina di atas kepercayaan syirik dan khurafat yang sangat dahsyat. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita kena islah diri kita dengan kita ta'abbud, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan kita menyombong angkuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita hamba yang bertakwa dan berikan kita Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Qultu lakum ma sami'tum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.